Saya Ustaz Azli, Pengawas Tabir Agama Daerah, Tok Pengulu bagi Dun Kuala Linggi, merangkap ahli jawatan kuasa lembaga masjid, barisan pegawai syarat, tuan pengerusi lembaga masjid, tuan pengerusi JKK, pimpinan masyarakat Parlimen Masjid Tanah, khususnya tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya dimaklumkan tuan-tuan telah pun berhimpun di masjid ini sejak pukul 6 tadi. Dalam satu majlis untuk kita melihat, memperbesar, memperagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya yang berhormat Mas Irmiyati, apa benda produk yang kita tak nak promotekan? Untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan keharmonian, perpaduan, keamanan, kesejahteraan masyarakat, negeri dan negara kita. Kalau tanya Timbalan Menteri kita ni, macam-macam dia buat. Yang penting orang datang. Yang penting masyarakat hadir. Hadir bukan kerana tidak, hadir nak menggambarkan satu perasaan yang tidak dapat tempat lain nak buat macam mana kita buat. Jadi satu peristiwa besar pada kita, iaitu memperingati junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya Timbalan Menteri, saya kata cuba buat perbandingan yang berhormat Timbalan Menteri, perhimpunan Maulid Rasul dengan perhimpunan-perhimpunan yang lain. Apa bezanya dalam sejarah? Sebenarnya perhimpunan yang kita sambut Maulid Rasul ini tuan-tuan, kalau ditanya pada sejarah, dia bukan bermula 2-3 tahun kebelakangan ni. Tak sama kita buat hari raya mega di farm balik Christmas baru 5-6 tahun ni kita perkenalkan. Tapi kalau tanya Maulid Rasul tuan-tuan, orang lama-lama pula bandingkan, dia kata yang berhormat. Dia kata apa? Sambutan Maulid Rasul sekarang ni yang berhormat tak semeriah zaman dulu kami ni. Maksudnya orang dulu yang tak ada apa tuan-tuan, tapi bila sebut Maulid Rasul, saya pernah tahun 70-an, saya rasa saya kecil-kecil lah, duduk Bandar Melaka. Bila sebut Maulid Rasul, ya Allah, macam perarakan kereta berhias. Siapa pernah pergi Maulid Rasul dekat daripada Bandar Ileh pergi ke Stadium Kubu, itulah ulang-alik tempatnya. Kalau tanya kontijen berapa banyak, wallahu alam. Kalau tanya bentuk sambutannya, yang bawa beca, yang bawa pegau, apa pula sumbangan masyarakat yang bagi telur kampung ni, nak menggambarkan apa? Nak menggambarkan kesatuan sesebuah kampung, pertubuhan atau jabatan, keseluruhannya umat dan masyarakat kita pada ketika itu. Bila tanya pula tahun ni, alah makin sedih pula Ustaz, makin tak ramai pula. Dia kata kalau dulu tu, kalau tanya yang bagi Datuk Yaakob, dia kata antara Maulud Nabi tahun tu 60-an, 70-an menarik apa tuan-tuan? Yang tadi dia kata telur. Orang sekarang heran tak telur tuan-tuan? Mana ada heran ni tak? Tapi kalau 70-an dulu kita dapat telur sebiji, ya Allah, pergi maulud tu kerana nak dapat telur sebiji je tuan-tuan. Kerana berselawat Nabi dapat buat balik telur 2-3 biji. Sekarang telur dibaling-baling ni tuan-tuan. Dia tak heran dah budak kita telur dah. Tak apalah tuan-tuan. Dia kata pergi maulud Nabi tahun 70-an di peringkat negeri dulu, nak rasa apa agak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pandai perasaan ni tengah, nak rasa air Bandung Sarbat Mamak India Muslim punya air tuan-tuan. Ingat lagi tak tuan-tuan? Nak pergilah maulud Nabi, beretong-retong air dibagi. Kata manalah mamak ni dapat, tak? Rupa mamak pun suka juga. Mereka lahir tuan-tuan. Jadi apa pun saya nak beritahu, kita ada malam ini ditakdirkan. Program tuan-tuan, insya-Allah kalau tak ada apa hal yang berhormat, malam masih muda, boleh sampai pukul 12 agak. Satu pun boleh. Tu mulu kata tak apalah. Sebelum orang tinggalkan saya, baik saya tinggalkan tuan-tuan nanti, ya tak? Insya-Allah. Setakat yang kita ada. Tapi saya nak bayangkan, kalau daripada pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, takdir menentukan kita tuan-tuan. Sekali kita nak mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada kita apa tuan-tuan? Kita berarak tadi daripada satu tempat ke satu tempat, berakhir di masjid.
Dalam perarakan itu kita buat apa tuan-tuan? Kita berzikir, berselawat, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, kata Nabi, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan balaskan gandanya. Kenapa kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat. Apa mereka buat? Apa Allah Subhanahu wa taala buat? Apa Allah beritahu? Allah berselawat memuji Nabi, dan para malaikat pun yang satu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjalankan tugasnya juga. Salah satu tugas malaikat juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah? Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, satu bentuk zikir selawat yang dapat kita buat. Ditakdir selepas itu kita duduk atas masjid. Apa kita buat tuan-tuan? Bergaduh, bertengkar, bercakap? Tak ada. Kita duduk, mula-mula niatnya iktikaf. Kita duduk membesarkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Masuk pagar ini tuan-tuan, minta maaf yang berhormat, kita masuk pagar masjid tadi, kita letakkan pangkat kita, kita letakkan kita punya parti kita letakkan kita punya kedudukan apa sekalipun, keturunan, umur, dewasa ke kecil dan sebagainya. Kita datang duduk di atas rumah Allah, menjadi tetamu Allah. Tak maaf, walaupun ada perbezaan kecil besar, pangkat tinggi rendah, parti berbeza, mazhab berbeza, katalah bangsa berbeza, tetapi bila kita duduk atas masjid tadi, semuanya menghadap Allah yang esa. Niat kita beriktikaf. Kita bersembahyang walaupun katalah imamnya tak baik, makmumnya lebih hebat, tetapi kita tunjukkan amal ibadat kita secara berjamaah. Ditakdirkan malam ini kita ingat kita berselawat, berzikir, pula datang seorang sahabat kita pergi buat selamanya. Tak semena-mena datang satu lagi peluang kepada kita memberikan penghormatan terakhir kepada sahabat kita yang sejumlah ini ramainya. Mana ada orang jemput-jemput, maulud Nabi berjemput tuan-tuan, orang meninggal nak jemput. Kau tak pergi rumah meninggal dia, tak jemput pun. Ada orang jawab macam tu, orang suluk duku? Tak ada. Kerja kahwin, kenduri kenara boleh menjemput. Meninggal? Tak ada menjemput. Takdirnya kita memberikan penghormatan sahabat kita. Saya pun tak sangka tuan-tuan, saya Yaakob ni dengan saya hampir 20 tahun dekat pejabat agama. Saya tahu dia sakit, tapi tak sangka malam ini mempertemukan buat terakhir untuk sahabat kita itu. Allah ampunkanlah. Ya Allah, terimalah segala kebaikannya, letakkan bersama-sama orang yang beriman. Alhamdulillah. Tidakkah tadi peluang orang kata tadi? Dapat kita dengar pula selawat, adik-adik kita memuji, berselawat, mengisahkan kepada kita kisah Nabi. Lepas itu datang pula, dah letak, dah duduk, dah apa sebab dapat pula makan. Tanya pula makan datang dari mana? Ada sumbangan YB, ada sumbangan orang kampung, ada sumbangan duit masjid sikit, ada sumbangan pejabat agama daerah sikit. Semua orang menyumbang. Dapat pula menyumbang. Kita bukan menyumbang, tak ada apa aku bagi, tapi aku sumbang ke tenaga. Tolong angkat dulang, tolong basuh pinggan mangkuk. Last aku tak ada apa datang kat sini, aku nak tolong makan je. Ada tak? Tolong makan pun terima kasih tuan-tuan datang. Kenapa? Tolong makan. Kalau tidak, siapa nak makan? Pak Imam dah kencing manis, jantung, Bilal dah sakit semput, penghulu jaga badan, saya ni pun dah lain macam, Ustaz Azli Karang, semua ada sakit. Jadi yang adik-adik datang ni tolong makan pun bagi kita satu kesyukuran. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita buat kenduri, masak banyak-banyak, tapi tak ada orang tolong makan, agak-agak menangis lah tuan-tuan. Hari tu buat kerja kahwin, orang ramai datang, duit belanja kuat, menangis juga. Dia orang dah masak, duit dah ada, tiba-tiba orang tak datang, menangis lah tuan-tuan.
Alah, apalah salah aku, sampai aku nak bagi makan pun orang tak nak. Sedih kita tuan-tuan Jadi dapat lagi tuan-tuan. Dan akhirnya penghujung ini kita mendengar pula sedikit tazkirah yang tidak seberapa daripada saya. Persoalannya yang kita buat daripada pukul 6 tadi, adakah bentuk kejahatan, adakah niat kita tidak baik? Tidak lain, tidak bukan. Kita mencari keredaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat satu kebaikan. Apa janji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang kita bagi? Kata Allah, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidakkah kebaikan yang kamu buat wahai manusia akan memberikan kebaikan balik dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan yang kita lakukan ini Allah akan balas dengan kebaikan di sisi Allah. Bukan kita harapkan sekadar pujian daripada manusia, tetapi pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk kebaikan. Kebaikan pula bukan sekadar dibalas di dunia dengan keamanan yang kita harapkan satu hari nanti kita akan kembali di alam barzakh. Kita akan menunggu hari kebangkitan. Dalam menunggu hari kebangkitan, satu yang akan kita percaya apa dia? Kita akan menerima catatan amal kita yang kita buat di dunia ini. Apa janji Allah? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura, kata Allah. Barang siapa yang menerima neraca amalannya nanti di hari akhirat di padang mahsyar daripada Allah dengan tangan kanan, Allah janjikan dia akan dihisap, dikira, dihitung amalan semasa di dunia dengan semudah-mudahnya. Tetapi barang siapa yang diterima neraca amalannya, kitab kita tuan-tuan, hari ini kita kata kitab tak masuk di akal yang berhormat, tetapi hari ini sepanjang-panjang event kita, function kita, apa ceramah kita, rupanya dimuatkan dalam satu CD je. Segala maklumat-maklumat kita yang canggih-canggih ni tuan-tuan, macam-macam ni tak dimasukkan dalam satu pendrive saja. Kalau buka pendrive tu tuan-tuan, ya Allah, segala kita kerja, segala profil kita semua keluar. Agaknya kalau Allah nak buat di akhirat nanti, tak pelik, tak mampu ke Allah? Kata Allah, bukan kata nak menghitung, nak menyusun, mencipta, membalas balik. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah mampu menyusunkan balik manusia kepada kejadian yang asal. Ada tulang, ada rambut, ada kulit. Allah mampu. Bukan kata nak hitung, nak hilang. Segala-galanya Allah boleh kembalikan balik di akhirat nanti. Kenapa? Allah yang mencipta kita. Balik saya kata, apa yang kita bicarakan, yakinlah yang kita buat ini ialah kebaikan. Dan setiap kebaikan itu janji Allah akan dibalas dengan kebaikan. Macam mana nak dapatkan kebaikan? Yang pertama pada kita, niat kita. Niat kita, teman-teman. Niat kita mencari keredaan Allah, mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menyambut Maulid Rasul, saban tahun, saban hari, saban apa tuan-tuan, kenapa? Satu saya nak katakan tadi, banyak kita mengambil aspek tuan-tuan. Satu peristiwa bagi semua agama. Ini agama saya nak bagi tahu tuan-tuan, bila sebut agama, setiap agama tuan-tuan. Pertama, agama, setiap orang yang mengatakan agama, dia ada kepercayaan. Semua agama. Ini kalau kita ambil sains antropologi agama tuan-tuan. Semua agama apa sahaja, pertama ada kepercayaan. Yang kedua, setiap orang yang mengatakan dia beragama, dia ada amalan. Yang ketiga, setiap orang yang mengatakan ada agama, dia ada syiar. Syiar. Jadi kita tuan-tuan, kita buat ni, pertama saya katakan tadi, ia adalah merupakan percaya benda yang bersifat akidah, bersifat keyakinan, bersifat keimanan yang hendak kita tanamkan kepada umat kita, masyarakat kita, anak kita, keluarga kita. Yang kita buat ini bukan kerana nak tunjuk kat orang sahaja, kerana nak menanamkan keimanan kita kepada siapa?
Satu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tanamkan keimanan. Ada orang persoalkan, Nabi suruh buat ke macam ni? Saya nak buat perbandingan, tuan-tuan. Pakcik-pakcik yang ada depan saya ni dah umur berapa, pakcik? 70 tahun ada, 60 tahun ada, betul? Betul. Ada ke pakcik suruh anak-anak pakcik sambut hari jadi pakcik? Agak-agak, nak semua balik, baba nak buat hari jadi. Kita tak terfikir pun nak buat hari jadi, tak? Kita biarkan ke anak kita, tak? Pandai-pandai kau lah nak buat aku apa kau nak buat. Kau nak balik ke tak balik, yang penting aku dah lepaskan tanggungjawab sebagai ibu dan bapa mendidik kepada anak-anak kita. Cuba bayangkan apa anak-anak kita buat pada kita, nak balas balik jasa dan tunjukkan kasih sayang pada kita. Macam-macam dia buat. Buatkan rumah, buatkan. Ada kita minta? Kita tak minta pun. Kau nak bagi, bagi. Tak bagi pun tak apa. Kalau kau tak bagi pun tak apa. Jangan minta sudah. Mak bapak kita sekarang, anak kau setakat kau punya gaji 4,000, aku tak heran. Bapak punya pencen dengan duit sawit pun, ASP dengan tabung haji pun tak habis makan. Itu kata mak bapak. Gaji kau berapa? 4,000 bah duk Kuala Lumpur. Dah tak bayar bagi. Tak bayar bagi tak apa, tapi kau jangan minta. Tapi anak kita bagi sikit, minta banyak. Percaya tak? Kenapa mak bagi? Kerana kasih dan sayang. Tapi kenapa anak bagi? Nak menggambarkan juga kasih dan sayang. Ada mak bapak minta, tak minta. Ada mak bapak suruh, tak suruh. Akhirnya anak pun fikir, apa kita nak tunjuk mak kita sayang mak bapak kita ni? Ada yang buat rumah kan, ada pergi hadiah, pergi haji, ada pergi hantar ayah luar negara. Dah habis-habis kita buat hari jadi, suruh orang tua tu tiup lilin 75, pakai gigi palsu macam. Kena pakai nasib baik dia tak pasang 75 batang lilin, satu-satu dia nak padamkan. Lala terkembur tadi. Dah habis-habis tak ada cara, dia kata kita kahwinkan mak kita dengan bapak kita balik, ada tak? Ada orang YB dia kahwinkan balik mak bapak dia. Dia suruh mak dia, kata kenapa? Dia kata mak punya cerita dulu, bapak kahwin dengan mak dulu zaman Jepun. Kenapa kahwin? Pasal kena takut pergi buat kereta jembatan api mautnya tu. Akhirnya kami terpaksa kahwin. Dia kata siapa kahwin Jepun tak suruh pergi dekat bertugas jembatan maut tadi. Jadi dia pun kahwinlah serta-merta tanpa orang kata sebab. Akhirnya mak dia macam rasa terkilan. Akhirnya anak kata jom kita kahwinkan mak kita balik. Tapi kalau dia kata kahwinkan bapak lagi macam setuju? Setuju. Tinggal yang tuangkan hari ni baru dapat calon baru kan. Okey, insyaAllah kawan lama tuan-tuan. Orang rumah tak ada rumah. Orang rumah tak ada rumah itu tuan-tuan. Tak apalah. Anak tak suruh, bapak tak suruh. Tetapi anak nak menggambarkan kasih dan sayang. Nabi tak suruh, tak perintah. Tetapi kita sebagai umat akhir zaman ni nak buat apa? Tuan-tuan, jadi kita nak melahirkan rasa cinta kita. Cuma nak lahirkan rasa cinta, iman kita ada adabnya, ada akhlaknya. Jangan pula alang-alang dah boleh buat maulud Nabi, apa buat kita kata buat maulud rock dengan rap pula macam. Tu tak kena pula. Ada adabnya, ada akhlaknya, ada etikanya, ada bacaan selawatnya, ada bacaan rawinya. Cerita tak semua pujian tadi kena ikut, tapi nak menggambarkan apa yang kita puji pada Nabi, puji pada Allah. Selain daripada orang kata dalil apa selawat-selawat yang muktabar, apakah salah kalau kita puji tadi dengan pujian-pujian yang tak ada, tapi dia berbentuk pujian. Masing-masing dengan cara masing-masing nak melahirkan pujian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang seni. Mungkin dia boleh menggambarkan cantik indahnya Nabi dengan sunnah Nabi dan sebagainya. Dia boleh buat kaligrafi, lukisan, pokok dan sebagainya. Pada yang boleh menulis, dia boleh tulis sajak, boleh tulis novel. Kalau dia yang pandai berselawat, yang kita baca kitab berzanji, memang Nabi tak suruh, bukan hadis Nabi dan sebagainya. Tetapi dia adalah berbentuk memuji Nabi. Tetapi kalau ada hasil-hasil karangan ciptaan manusia apa? Yang menghina Nabi, yang merendahkan martabat Nabi, apa kita nak buat? Kena lawan. Ini maruah kita, ini agama kita, ini kesucian kita. Tiba-tiba ada pertandingan melukis karikatur Nabi, boleh tak? Itu kami Jabatan Kota Fatwa, Pejabat Agama Daerah YB Kawasan minta maaf yang muat, ini bukan promosi. Kenapa? Karikatur Nabi. Tapi kalau pertandingan khat menulis hadis-hadis Nabi, dan silakan.
dengan cantik, dengan tulisan khat, nak tulis ayat Quran, kisah-kisah Nabi atau ayat-ayat berkaitan dengan Nabi, silakan. Tapi nak tulis karikatur Nabi, wa na'udzubillah, kalau di Eropah sana karikatur Nabi dalam bentuk lucu, ada karikatur Nabi dalam bentuk hudoh, wa na'udzubillah. Tujuannya apa? Menghina Nabi, wa na'udzubillah. Tidak layak pada kita, tidak patut pada kita, dan wajib pada kita mempertahankan. Jadi kalau kita tanya, kita buat ni kenapa? Nak melahirkan rasa cinta kita, keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di peringkat apa tuan-tuan kita hari ini? Saya boleh mengatakan di peringkat kita ini untuk mengajak manusia mengingati Allah, mengingati Nabi. Di peringkat pada masyarakat kita hari ini, wajib kita rancang, wajib kita atur, wajib kita susun, wajib kita ingatkan benda-benda ni tu. Salah ke kita memperingati hari 12 Rabiul Awal Maulid Rasul? Oh, bahagian itu bid'ah, bahagian tu tak boleh. Tapi kalau 12 Rabiul Awal tak diisytiharkan cuti, macam ni apa kerajaan cuti tak bagi? Rupa-rupa bagi cuti Maulid Rasul, bukan dia pergi Maulid Rasul, dia pergi piknik macam. Ini orang kita salah guna cuti. Yang betul orang kita guna cuti betul-betul agak-agak cuti apa tuan-tuan? Dari sudut agama, cuti 1 Syawal yang orang guna betul-betul dia raya. Cuti Ma'al Hijrah, saya tengok orang yang berhormat sekadar ambil cuti aja. Lain mana pergi pimpinan, kita dah isytiharkan cuti. Arab-Arab orang ramai dah datang masjid kampung ke, masjid negeri ke, masjid daerah ke apa. Kenapa? Sambut Maulid Ma'al Hijrah, sambut Maulid Rasul. Tak boleh Ustaz, macam-macam program ada. Yang heran tu ada satu sekolah tu Ustaz Ali, kenapa ni tak ada kontijen ke masuk Maulid Rasul? Tak ada Ustaz, kami program sekolah banyak sangat. Cuti ni untuk apa Ustazah? Untuk Maulid Rasul. Habis apa program sekolah? Kami buat lawatan pergi Kelantan dan Langkawi. Macam itu saya kata peliknya sekolah ni tak. Cuti Maulid Rasul tak ada kontijen nak masuk perarakan, tapi ada cikgu buat rombongan pergi. Dia kata Ustaz susah nak aturkan budak-budak ni, dia orang cuti. Ustazah, pergi Langkawi tak susah ke kumpulkan budak 2 bas? Saya kata tuan-tuan, kadang-kadang. Tapi saya nak ingatkan dalam konteks masyarakat kita pada suasana hari ini, dengan apa? Dengan camaran yang begitu hebat. Dan saya nak tahu kita tuan-tuan, selain daripada Maulid Rasul, Ma'al Hijrah, dalam dunia ni apa hari yang tak ada lagi tuan-tuan? Hari guru ada, hari pekerja ada, hari belia ada, hari jururawat ada, hari bomber ada, hari postman ada, hari sungai ada, hari laut ada. Lalas ada satu hari juga orang yang ni pun minta hari dia juga. Agak-agak hari apa tuan-tuan? Hari tandas sedunia. Pun tandas pun nak hari pun. Tandas pun nak hari. Percaya tak tuan-tuan? Hari tandas sedunia ada tuan-tuan. Hari tandas sedunia. Dia minta juga satu hari. Bahagian tandas kata, aku pun nak satu hari. Yang kita belum ada hari masjid sedunia. Belum ada lagi. Hari imam sedunia, imam pun nak minta juga. Lepas ni hari imam sedunia. Hari ibu dah ada, hari bapa dah ada, hari datuk pun nanti nak minta satu hari. Apakah salah 12 Rabiul Awal kepada kita? Walaupun kita telah memuji Nabi sepanjang tahun, sepanjang masa hidup kita dengan kita tidak tinggalkan apa yang diperintahkan, tetapi salahkah satu hari sebagai syiar kepada kita? Dalam suasana apa? Dalam suasana hari ini, kalau kita tak ajak masyarakat kita mengingati peristiwa-peristiwa Nabi, sirah, sejarah-sejarah besar, kita takut apa tuan-tuan? Anak kita hari ini ada aku kisah semua, lantak engkau lah. Lantak engkau lah. Malam Maulid Rasul, wa na'udzubillah, silap-silap jalan yang ada ni kalau dibiarkan anak kita tuan-tuan, pelumbuhan haram. Besok pagi kita nak sambut, nak ingat Maulid Rasul 12 Rabiul Awal, lalu anak kita terkangkang mati. Akhirnya senang ingat. Kenapa? Anak aku mati tiap kali Maulid Nabi, teringat hari mati anak aku. Wa na'udzubillah. Tapi pada saya merasakan dalam konteks cabaran umat, dalam konteks gerakan agama lain, dalam konteks orang kata nak melekakan kita,
sambutan Maulid Rasul, apa-apa hari kebesaran Islam, sama ada Isra dan Mi'raj, Nisfu dan Sya'ban, orang kata Maulid Rasul, Ma'al Hijrah, hatta peristiwa Badar, hari Ramadan, nuzul Quran. Ingatlah supaya ia mengingatkan kita kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, dan rasa cinta kita kepada Nabi, bukan sekadar hari itu tetapi sepanjang tahun. Yang kedua, kenapa kita nak sambut? Kerana nak menambahkan keimanan kita kepada Allah. Salah satu tugas Nabi, tuan-tuan, ialah nak mengajak kita beriman kepada Allah, nak mengajak kita beriman